Siji, loro, telu, papat, limo, nenem, pitu. Pitu, tahu pitu apa? Tujuh ekor. Yang rilis tadi kecil 2 ekor. 9 lah dapat hari ni. Seko iwak lele, ikan keli, saya sedap digoreng buat sambal. Nampak ada bunyi Jawa tak? Okey. Ngam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan di luar sana. Terima kasih kerana sudi menonton video-video daripada channel Pancing Abang Misai. Okey, yang korang tengok tadi tu, itu adalah hasil memancing pada hari ini. Masa saya record video ni, hari Sabtu ya. Hari Sabtu. So mungkin video ni akan rilis hari esok lah, hari Ahad. Sebab sekarang ni pukul 11.30 malam. So rumah saya pun dah senyap. Anak, isteri semua dah tidur dekat bedroom dekat atas. So saya kat bawah ni sambil-sambil kemas-kemas sikit dapur ni. So saya record lah video ni. Okey. Ini adalah sambungan kepada episod yang sebelum ni. Saya cerita tentang seputar tentang teknik memancing ikan baung. So saya dah explain banyak benda pada video yang lepas, dan hari ni saya nak sambung sedikit sebanyak lah mana-mana soalan yang saya masih belum jawab. Okey, saya suka untuk highlight kat sini ada satu komen daripada korang boleh tengok lah dekat video sebelum ni. Komen tu panjang. Tapi komen tu condemning saya lah. Mungkin sebab saya tak pro macam dia macam tu lah. Tapi it's okay, it's fun. A lot of feedback tu, feedback yang macam tu saya suka. Dan saya appreciate usaha dia untuk menulis panjang sangat. So it's okay, it's fine for me. Jangan korang yang lain-lain jangan risau, saya keep positif benda tu. Saya suka. Okey, cuma ada beberapa perkara lah yang saya rasa saya perlu jawab. Sepatutnya video kali ni saya nak jawab soalan yang masih tak berjawab, tapi disebabkan ada feedback yang macam tu, so saya nak jawab yang tu dululah. So kalau sempat lepas ni, kalau video ni tak cukup panjang, saya akan jawab soalan-soalan yang masih tak berjawab, yang seperti mana saya maklumkan hari tu. Alright, so saya lebih kurangnya apa yang saya ingat yang ditulis oleh sahabat kita tu kan. Dia kata pertama berkenaan tentang waktu ikan baung aktif. So bagi dia ikan baung aktif tu waktu malam lah. So dia korang boleh baca lah komen dia, saya dah pinkan tu. Ayat tu tak berapa sedap lah, tapi it's okay. Tapi kena ambil maklum, sebelum saya keluarkan video tu, di awal-awal tu saya dah cakap, saya secara jujurnya saya tak tahu bila waktu ikan baung ini aktif makan ke menyambar umpan ke dan sebagainya. Saya secara personal saya tak tahu, cuma berdasarkan pengalaman waktu tengah hari pun saya dapat ikan baung. So dia makan lah. So kalau kata mungkin betul waktu malam paling aktif, saya pun tak nafikan benda tu. Cuma saya cakap saya tak tahu, tapi ikut pengalaman saya, tengah hari pun saya dapat. Waktu-waktu lain pun saya dapat juga ikan baung. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan tentang umpan tapa. Okey, saya nak maklumkan jenama-jenama ataupun orang yang menjual umpan tapa yang saya share dalam video sebelum ni, itu adalah sebagai informasi kepada semua. Kalau korang sudah biasa mancing baung, korang biasa pakai umpan-umpan yang macam tu, korang memang tahulah, memang terror lah mancing baung ni kan. Jadi maklumat yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah untuk orang yang tak tahu lagi. So kalau korang yang tahu, mungkin korang boleh tambah
tambah lagi siapa-siapa nama seller yang korang kenal ke apa, tak ada masalah. Saya mempromosikan orang-orang yang menjual ni, saya tidak disuruh dan saya tidak dapat apa-apa commission, tak ada. So saya even saya sebut nama Wak Rosmadi Ginin, saya tak pernah beli tapa dia pun. Saya sebut nama Cik Azmi, Abang Cik Azmi. Cik Azmi ni saya pernah beli umpan dia 4 tahun yang lalu. So saya dah lama tak pakai. So saya menyebut dan memberi info kepada semua siapa-siapa orang yang menghasilkan dan menjual umpan tapa. So secara lebih detailnya korang nak tahu lebih lanjut, korang kena contact orang-orang yang saya sebutkan dalam video yang lepas. So saya tak ada apa-apa info. Saya juga hanya seorang pengguna. So bila-bila saya nak pakai, saya nak cuba, saya akan beli daripada siapa-siapa. So tak terhad kepada beberapa orang ni sajalah. So apa yang terlintas beberapa orang tu saya masukkanlah dalam video. Berkesan ke tak berkesan terpulang kepada rezeki masing-masing. Itu okey. Kemudian apa ya? Ada lagi lah yang soalan-soalan yang bukan soalan lah, isu-isu yang di-highlightkan dalam komen tersebut. Okey, cuma saya mengambil pendirian. Orang nak komen saya tak ada masalah, saya happy je. Cuma mungkin yang kalau komen yang tak sedap tu pun mungkin kata orang tu 5%. Tetapi saya akan fokus kepada sahabat-sahabat kepada orang lain yang 95% tak tahu lagi tentang benda-benda yang saya cakap ni. So ilmu kan, ilmu kalau korang dah tahu sesuatu, korang boleh simpan atau korang boleh sampaikan kepada orang lain, atau kalau korang rasa apa yang saya cakap ni satu benda yang baru, korang boleh terima, ataupun kalau korang rasa korang lagi advance, then bantu saya untuk sharekan apa yang korang tahu dekat ruang komen lah. Lagi satu apa dia sebut tentang umpan tapa Kemboja. Sebenarnya saya dah sebut dekat dalam video tu juga, umpan tapa Kemboja ni boleh dibeli di kedai-kedai pancing. Dia kata saya tak sebut saya beli kat mana, so saya sorokkan benda tu lah, lebih kurang sepaham saya. So tak ada benda saya nak sorokkan sebab saya beli umpan tapa Kemboja ni dekat banyak kedai. Sekarang saya sebut. Salah satu yang saya pernah beli, saya beli dekat kedai pancing Pekan Bangi Lama. Kemudian saya beli daripada satu kedai di Jalan Tar Kuala Lumpur, depan CIMB Jalan Tar ada satu kedai pancing. Saya beli kat situ, yang terbaru kat situ lah saya beli sebab kebetulan saya pusing-pusing saya pergi ke kedai situ. Kemudian sebelum-sebelum ni saya beli online ataupun saya order daripada Facebook. Ada seorang sahabat Facebook saya, nama dia Carol Runner. Tak tahu lah, saya rasa tak ada jual lagi sekarang. So saya saya beli kat mana-mana. So saya tak ada spesifik kata saya beli kat mana-mana, tidak ada. Sebab ada banyak, mana-mana yang saya nampak ada orang jual, saya beli. Itu saja. Okey, tutup isu yang tu. Okey, hari ni istimewa pada episod malam ni, dalam video lepas saya ada nyatakan hari ni saya nakkan share, maknanya next video saya akan sharekan satu lagi umpan baung yang power, simple nak buat. Okey, apa dia? Hati ayam. Okey, hati ayam ni umpan yang simple tapi power. Okey, sebenarnya selama saya mancing baung, saya dan kawan-kawan saya yang biasalah kita orang mancing bersama ni, tak ada umpan tapa pun kita orang tak jadi masalah sebab kita orang lebih menggunakan hati ayam. Okey, hati ayam ni kita boleh pakai dalam 3 keadaan. Okey. Yang pertamanya kita pakai hati ayam fresh. Kita potong terus boleh guna. Kita potong sikit-sikit lah dalam bentuk atau potong dadu macam tu, boleh pakai terus. Kelemahan dia adalah hati ayam fresh ni dia akan mudah hancur kecuali beberapa bahagian yang liat sikit. Okey, yang makan hati ayam fresh ni baung, keli, patin, lampam kebanyakannya makan.
Kemudian cara dan teknik kedua, kita peramkan hati ayam ni tadi, kita biarkan selama sehari baru kita pakai. Kalau sampai air yang keluar daripada hati tu berwarna hijau hitam, dia akan jadi sangat power, tapi dia sangat busuk. Busuk dia macam bau tai, kalah umpan tapa. Umpan tapa tu dia ada bau dia yang spesifik lah, bau umpan tapa. Tapi kalau hati ayam ni baunya macam bau tai. Okey, yang ini kawan saya Fahmi buat. Kita orang pakai waktu mancing ikan baung tadi tu, memang naik, memang banyak makan. Tapi bau dia saya tak sanggup nak pegang. Bau-bau tai. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, ni satu teknik lagi adalah hati ayam tu kita perapkan dia sama juga selama sehari. Tetapi apabila air dia dah keluar tu, dia akan naik tau air dia. Buangkan air dia. 2-3 jam lepas tu kita tengok, kalau air keluar lagi, kita buang. Air keluar lagi, kita buang. Okey. Selepas kita buang air tu, besoknya kita dah boleh pakai lah. Biar air dia kurang. Sebab nanti dia akan berbau juga. Dia akan berbau busuk. Tapi tidak seteruk yang teknik kedua tadi. Bau dia taklah seburuk tu atau sebusuk tu. Dia tak berair, dia punya berair tu kurang. Okey. Bila dalam keadaan macam ni, dia dah jadi bengkak-bengkak tau. Okey, bila dia dah bengkak-bengkak ni, jenis yang macam ni dia akan jadi liat sikit. So akan mudah untuk kita cangkukkan di mata kail dan tidak akan mudah tertanggal. Itu kelebihan dia kalau kita buang air dia. Kita peram dan buang air, sentiasa buang air. Okay, let's say lah kalau kata tak sempat nak peram selama sehari, apa yang korang boleh buat adalah hati ayam tu masuk dalam satu bekas yang kedap udara. Kemudian korang jemur tengah panas sampai dia bengkak-bengkak juga keluar air. Buang air dia, jemur tengah panas sampai dia bengkak-bengkak. So dia akan cepat membusuk, tapi dia akan jadi liat. Okey, inilah antara umpan baung yang paling power selain daripada umpan tapa. Jauh lebih murah kos dia. Hati ayam lebih kurang sebekas atau plastik kecil tu baru 2-3 ringgit je kos dia. Korang boleh buat dan hasil dia boleh jadi lebih baik daripada umpan tapa. Kalau di Sungai Langat, biasanya kalau tak naik baung akan naik ikan patin. Saya tak tipu, banyak daripada ikan patin yang saya dan kawan-kawan saya dapat menggunakan hati ayam. Okey, itu cukup saya pecah rahsia kat situ, umpan hati ayam. Okey, apa lagi nak cerita ya? Okey, berkenaan dengan pot mancing. Okey, untuk pot mancing ni, saya rasa saya akan stop dulu video ni sampai sini. Sebab apa? Pot mancing ni, sebab saya dah ambil masa yang panjang untuk explain yang tadilah awal-awal tu tadi. So korang stay tune, tunggu next video. Saya akan ceritakan tentang cara-cara nak kenal pasti lubuk atau tempat yang ada ikan baung. Dan juga saya akan bagi tahu kat mana pot yang saya boleh kongsikan kepada korang. Siapa-siapa yang biasa mancing kat Sungai Langat, dekat kawasan Jenderam, Putrajaya, saya akan sharekan. Jangan takut. Tapi korang kena tengok video saya yang akan datang. Pasti saya akan bagi tahu. Saya mungkin tak akan disclose everything, semua tempat mancing. Sebab kalau saya bagi tahu semua, tak bolehlah saya nak buat video kat tempat-tempat tu lagi lepas ni. So tak ada konten. Tapi saya akan bagi tahu pot-pot yang memang terbaik, yang korang boleh dapat ikan baung kat situ, yang saiznya besar-besar, mega-mega. Okay, so korang tunggu dalam next episode saya akan reveal. Okay. Okay, lastly, itu sajalah untuk pengisian update kali ini. Siapa-siapa yang tak tengok lagi video yang sebelum ni, sila tengok. Dan kalau sempat, korang boleh join giveaway yang saya buat. Okay, kalau sempat korang join,
tarikh tutup dia adalah sehingga 27 hari bulan. So ada masa lagi. Kalau saya upload video ni esok, so masih ada lagi masa untuk korang join. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menyokong channel Pancing Abang Misai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.